Okey, nombor 9 ni soalan ketaksamaan ni. Okey, dia suruh minta nyatakan dua ketaksamaan yang mentakrifkan rantau berlorek tersebut selain daripada yang dia bagi yang ini. Y sama dengan 1/2, X tambah 1. Okey, lebih besar maksudnya rantau sebelah atas. So, yang putus-putus ni lebih besar daripada putus-putus lah. Okey, yang ni dia dah bagi, so dia suruh cari lagi dua ketaksamaan. Okey, awak kena ambil keyword dia Ada beberapa soalan yang awak kena jawab dekat sini. Okey, yang pertama adalah nyatakan dua ketaksamaan. Okey, ini yang pertama yang awak kena selesaikan. Okey, seterusnya tentukan. So ada lagi satu yang awak kena buat. Jadi jangan tertinggal lah, tidak rugi markah. Jadi nyatakan dua ketaksamaan yang mentakrifkan rantau berlorek tersebut selain daripada Y lebih besar daripada 1/2 X tambah 1. So kalau kita tengok rantau berlorek ni kita ada garis yang ini dan juga garis yang ini. So apakah ketaksamaan dia? Sebelum buat ketaksamaan kita kena tahu dulu persamaan dia apa. Kalau yang ini persamaan dia apa garis ni? Apa persamaan dia? Kalau dia garis straight yang ini. Persamaan dia apa? Siapa tahu? Garis lurus ini, apa nama persamaan ni? Siapa tahu? Tak tahu? Okey, kalau tak tahu ingat balik Okey, ini paksi Y, ini paksi X. So, garis lurus yang memotong paksi Y. So, kita hanya baca Y sama dengan apa. Kalau dia garis lurus memotong paksi X, kita baca X sama dengan apa. Itu je. Okey, so sekarang ni dia memotong paksi Y. So, apa nama persamaan ni? Y sama dengan 4X. Y sama dengan 4X. 4 sahaja. 4 saja, okey. Sebab sini 4 je. Okey, so Y sama dengan 4. So garisan ini namanya Y sama dengan 4 sebab dia memang berada pada 4 je. Okey, jadi ketaksamaan yang pertama adalah so sekarang ni rantau berloreknya dekat bawah. Jadi Y itu besar atau kecil? Kecil. Kecil. Tapi dia garis padu, jadi kalau garis padu dia kena ada sama dengan juga Y lebih kecil atau sama dengan 4. Okey, untuk yang pertama. Okey, ini yang pertama lah. Satu markah kat sini. Yang kedua pula, ketaksamaan yang kedua, yang inilah. Yang ini. Kalau yang ini kita tengok X dengan Y dia sama. Okey. Bentuk arm dia adalah ini bentuk arm dia. Y sama dengan MX tambah C. Okey, C kita tahu dia memotong paksi Y ni 4. So C ni sama dengan 4. Sekarang nak cari M dia berapa? M sama dengan pintasan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. So 4 bahagi 4 lah. Awak akan dapat negatif 1. Jadi awak akan dapat persamaan dia Y sama dengan negatif X tambah 4. Okey, boleh juga kita buat Y tambah X ataupun X tambah Y sama dengan 4. Okey, jadi persamaan ini ialah kita ambil inilah X tambah Y sama dengan 4 ataupun awak ambil yang ini sahaja pun boleh. Jadi ketaksamaan dia akan jadi apa? Ketaksamaan dia ini kalau bahagian atas dia adalah apa? Besar ke kecil? Besar. Besar. Okey, sama ada orang tulis Y lebih besar sebab dia padu kena ada sama dengan lah.
negatif X tambah 4 boleh, atau awak nak tulis X tambah Y lebih besar pada 4 pun boleh. Mana-mana. 1 markah. Okey, kenapa jadi tambah? Sebab X ni negatif, pergi depan jadi tambah. Okey. Soalan kedua, tentukan sama ada titik 2, 2 memuaskan rantau berlorek tersebut. So, 2, 2 berada di mana? Okey, 2, 2. So, 2, 2 berada di sini. Adakah dia memuaskan rantau berlorek ni? Ya atau tidak? Ini bukan 2 lah, ini A, B. Sama je mana-mana pun. Adakah dia memuaskan ketersamaan? Nombor 3 lah. Adakah titik 2, 2 ini memuaskan ketersamaan rantau berlorek ini? Jawapan dia ya atau tidak. Ya atau tidak? Tak tahu juga. Okey, jawapannya adalah tidak. Okey, tidak memuaskan. So, okey, ada perkataan tidak, 1 markah. Kenapa tidak? Okey, sebab dia suruh berikan justifikasi kan? Okey, kerana titik 2, 2 ini okey, tidak memuaskan persamaan Y lebih besar daripada 1/2 X tambah 1. Okey, sebab ini garis putus-putus. Bila garis putus-putus, maksudnya kalau ada titik yang berada pada garis putus-putus tu, kita tak kira dia. Sebab dia tak boleh sama dengan titik dekat sini. So, mesti lebih daripada, mesti atas pada titik ni. Sebab ini garis putus-putus. Kalau garis padu, yang ini kita kira memuaskan kalau dia garis padu. Tapi garis putus-putus, dia tidak memuaskan. Okey, ada justifikasi awak lagi 1 markah. 4 markah kat situ. Okey, dah siap bagi tahu. Dah, belum? Belum lagi? Dah, cikgu. Dah. Okey, kita tengok nombor 10. Okey, raja 10 menunjukkan seekor ayam dan seekor lembu. Okey, hitung bilangan ayam dan bilangan lembu jika terdapat 74 kaki, 64 mata. Ini senanglah sikit. 74 kaki, 64 mata. Okey, katalah ayam adalah, kita letak A lah. Ayam A, lembu B. Okey, jadi ayam ada berapa kaki? Ayam ada 2. Lembu ada berapa kaki? 4. 4 kaki. Jadi apa persamaan yang kita boleh buat untuk kaki ni? Persamaan ini yang kita boleh buat. Jumlah kaki semua ada 74. Jadi persamaan yang pertama kita boleh buat untuk kaki apa? Ayam 2 kaki, lembu 4 kaki. Jadi persamaan pertama
Apa? Okey, dapat buat persamaan yang pertama ini 1 markah. Siapa nak cuba? Kalau 2A tambah 4B sama dengan 34. Betul. Itulah jawapan dia. Okey, untuk kaki, ayam ada 2 kaki. So, ayam ada 2 kaki, 2A, campurkan lembu ada 4 kaki. 4B sama dengan 74. Okey, kita dapat persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua pula, mata. Okey, mata, ayam ada berapa mata, lembu ada berapa mata. Bentuk persamaan daripada situ. So, apakah persamaan dia? Apa persamaan yang kedua? Okey, ayam 2 mata, lembu 2 mata. Kalau 2A sama dengan 2B tu tak betul. 2A tambah 2B sama dengan 64. Itu betul. Okey, 2A tambah 2B sebab jumlah mata dia kata ada 64. Jumlah semua mata ayam dengan mata lembu. Jadi, 2 mata ayam tambahkan dengan 2 mata lembu sama dengan 64. Okey, ada ini 1 markah. Ada ini 1 markah. Tak kira lagi, baru tulis persamaan. Dah dapat markah dah kat situ. So, sekarang kita nak cari bilangan ayam dengan lembu ni. So, kita nak cari A dengan B tu berapa. Kita kena guna. Dia tak cakap apa-apa kaedah kan. So, kita guna apa-apa kaedah je. Boleh nak guna penggantian ke, nak guna penghapusan ke, nak guna metrik ke, boleh. Mana-mana yang awak rasa senang. Okey, kalau saya rasa senang, sebab ini sama, kita boleh hapuskan dia. So, saya suka guna penghapusan. Okey, labelkan ini persamaan 1, ini persamaan 2. Yang lagi besar ialah 1. Jadi, persamaan 1 tolakkan dengan persamaan 2. So, 2 tolak 2 dah kosong. 4 tolak 2 jadi 2B. 74 tolak 64 jadi 10. Dapatlah cari nilai B. B sama dengan 10 bahagi 2 dapat 5. Okey, B lembu dah dapat 5. Sekarang kita nak cari bilangan ayam. Gantikan sahaja. Okey, B sama dengan 5 tu kat mana-mana je, 1 atau 2. Okey, gantikan B sama dengan 5 dalam, katakanlah saya nak masuk dalam 2. Okey, nombor dia kecil sikit. Sebenarnya sama je, mana-mana pun boleh lah. Okey, saya masukkan dalam 2. So, 2A tambah 2B tu gantikan dengan 5. Sama dengan 64. 2 kali 5 ini 10. Jadi 2A sama dengan 64 tolak 10. 4 tambah pergi belakang jadi tolak. So, dapatlah sini 54. Jadi A sama dengan berapa? A berapa? 27. 27. Okay, so tulis balik. Akhir sekali tulis balik. Okay, bilangan ayam sama dengan 27. Bilangan lembu sama dengan 5. Okay, jadi jalan kerja dia dekat sini. Markahnya kat mana markah dia ni? Okay, lagi 3 markah. 3 markah lagi. Okay, dekat sini 1 markah. Sini 1 markah. Okay, so awak guna kaedah apa? Lagi 1 markah lah. 5 markah. Okay, kalau dah siap bagi tahu, kita pergi bahagian B pula.
Dah siap beritahu Dah siap? Okay, Z dah siap. Okay. Okay, bahagian B kena jawab semua soalan. Kita tengok bahagian B. Okay, letakkan jadual di ruang jawapan bagi persamaan Y sama dengan 20 per X dengan menulis nilai-nilai yang nilai-nilai Y apabila X sama dengan 0.8 dan X sama dengan 5. Okay, ini sebenarnya soalan free ni, markah ni. Isikan apakah jawapan kat sini, apakah jawapan kat sini. Y sama dengan 20 per X. So, apakah nilai Y bila X sama dengan 0.8? Ganti je X yang 0.8, kira dapat berapa? Dua bagi 0.8 berapa? 25. 25. Kalau X sama dengan 5, jadi Y sama dengan? Sini dapat 25. Sini dapat berapa? 4. 4. Okey, senang-senang dapat markah. Satu markah. Satu lagi markah. Okey, soalan B kena rujuk graf. Ini awak kena buat graf. Okey, apa soalan dia? Soalan B. Okey, untuk soalan ini gunakan kertas graf. Okey, kalau exam kertas graf diberilah. Okey, anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Okey, maksudnya tak boleh guna pembaris lurus. Maksudnya graf ni graf sengit, graf lengkung. Okey, kalau guna pembaris, salahlah. Kalau pembaris fleksibel tu bolehlah. Okey, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit paksi X, maksudnya paksi X ini 1 unit. Okey, kalau paksi Y ini pula, paksi Y 5 unit. 5, 10, 15 dan seterusnya lah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Okey, lukiskan graf ini. So, kita tengok dekat skema teruslah. Okey, skala dia 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Yang Y dia pula sebab dia 5, 2 cm, 5. So, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Okey, skala awak buat betul, 1 markah. Okey, kalau awak siapa yang dah buat graf, cek. Sebenarnya graf ni markah banyak. Okey. Jadi sini skala betul 1 markah. Kemudian kita plotkan titik. Okey, kalau plotkan titik, mula-mula berapa titik dia? X 0.4, Y 50. Okey, kalau kita tengok 0.4 berada dekat, okey, sebab sini satu kotak ini ialah 0.1. 0.1, 2, 3, 4. 0.4 yang ini. Sama dengan tadi apa? 50 Okey, so kita labelkan 50. Tandakan dulu. 50. Okey, 50. Lepas itu 0.8, 25. 0.8 maksudnya kotak yang ke-8. 25. Okey, kotak yang ke-8 sini. Kemudian yang ketiga, 1, X1, Y 20. Okey, bila X1, Y 20. Sinilah. Okey, X1, Y 20. Seterusnya 2, 10. X2, Y 10. Ini senang. Okey, seterusnya 2.58. 2.5 tengah-tengah lah. Kotak yang kelima. Yang 5 ini maksudnya 2 kotak 1. Jadinya kotak yang ke
Silap. Kotak yang ke 5, 2 kotak 6, 2 kotak 7, 2 kotak 8. So kotak yang ke-6. 2.5, kotak yang ke-6 sinilah. Lepas tu 4, 5. X4, Y5. X4, Y5 sini. X5, Y4 sinilah. Ada lagi. X7, Y2.9. X7, 2.9 dekat 3 lah. Kita ambil tanda dekat 3. So kat sini lah. Ini 1, ini 2, ini 3. Kalau semua plot betul, awak akan dapat 2 markah. Kalau awak salah 1 plot, 1 markah kat sini. Kalau salah 2, kosong lah. Kalau semua betul, 2 markah untuk plot. Lepas awak plot, barulah awak sambungkan garisan ini. Garisan awak sambung dengan kemas, dapatlah 1 lagi markah. So untuk graf 4 markah. Kalau awak buat plot-plot, awak tak garis, awak dapat 3 markah je lah. Sebab tak ada sambungan ni. So yang sambungan ni yang last kali awak sambung biar kemas, awak akan dapatlah markah penuh. Soalan C kena refer pada graf. Apa soalan dia? Daripada graf anda, cari nilai Y apabila X sama dengan 1.5. Daripada graf ni saya besarkan sikit. Bila apa yang 1.5? Cari nilai Y apabila X sama dengan 1.5. So X 1.5 adalah dekat sini. Ambil pembaris, buat garisan, putus-putus ni, dekat 1.5. Bila sampai sini, pusingkan. So apakah bacaan dia? So berapakah bacaan kat sini? Apa jawapan dia? Saya besar lagi kalau tak nampak. So berapakah bacaan dekat sini? Siapa tahu? Kah bacaan dia? Ingat kalau sini 5, maksudnya 2 kotak 1. So sekarang ini, daripada 15 ni ada 2 kotak. Jadi bacaan kat sini berapa? Kalau 14 cikgu. 14, betul. So sini adalah 14. Jawapan yang pertama ni 14. Soalan yang kedua, apabila X, cari nilai X apabila Y sama dengan 6. Y sama dengan 6, Y yang ini. So 6 2 kotak. So sini adalah 6. So ambil pembaris, awak sambungkan sampai kena pada graf, baru pusing. Saya tak ada pembaris. Sampai sini dah kena graf, turun bawah. So apakah bacaan dekat sini? Apakah bacaan dia? Kalau 3.5? 3.5 betul. Kalau graf awak sini 3.5 betul lah. Tapi graf kita kadang-kadang berbeza kan. Garis dia ada besar, ada kecil. Kalau ikut jawapan graf tadi, kita dapat Y tadi sama dengan 14, X sama dengan 3.5. Tapi kalau awak tak dapat jawapan ini,
Sebab graf dia lain kan. Jadi jawapan yang kita terima adalah di antara, kalau Y ni jawapan awak antara 13 hingga 14.5 tu. Kalau 13 ke jawapan awak 13.1 ke 13.2 ke sampai 14.5, dapat 1 markah. Okay, range dia jawapan dia mesti antara ini. Kalau X pula, kalau awak dapat jawapan dia antara 3 hingga 4.5, betul. So jawapan dapat 3.5. So dalam range ni betul lah. So kalau awak dapat 3 pun masih lagi betul. Awak dapat 4.5 pun betul. Awak dapat 4.3 ke 4 sahaja ke, betul. Asalkan dalam range ini. Okay. Jawapan awak dalam range ini dapatlah 1 markah. 1 markah. Okay, dia bergantung pada graf awak lah. Okay, kalau awak lukis kemas, awak akan dapatlah jawapan dia dalam range ni lah. Okay, boleh Ingat walaupun jawapan awak tak sama dengan jawapan saya dekat sini, tak penting. Yang penting pada graf awak asalkan dalam range ini dikira betul. Okay, kalau ada soalan tanya Okay, kalau tak ada nombor 12, boleh pergi seterusnya. Kita pergi seterusnya Boleh cikgu. Okay, kita tengok soalan nombor 12. Ini soalan apa ni? Soalan kebarangkalian ni. Okey, jadual 12 menunjukkan beberapa ahli Persatuan, saya besarkan sikit. Persatuan PBSM dan Persatuan St. John yang telah ditugaskan untuk satu tugasan luar di beberapa tempat sepenuh hari bendera. So kita boleh abaikan yang tu, naik atas sikit. Okey, Persatuan Budak Sabit Merah, lelaki Aiman, perempuan Fatin dengan Cindy. St. John, lelaki John, perempuan Nancy dengan Mary. Okay, 2 ahli daripada persatuan itu telah diturunkan secara rawat di beberapa tempat. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin dalam ruang sampel ini. Okay, kita boleh guna ni lah yang huruf tebal tu sebagai dia punya clue lah. So, apakah kesudahan yang mungkin? Syarat dia 2 ahli daripada persatuan itu diturunkan. Okay, 2 ahli mana-mana tak kisah. Jadi, apakah kesudahan yang mungkin? Jadi bila nak buat senaraikan semua kesudahan yang mungkin, syarat pertama mesti kena ada kurungan. Kurungan bracelet ni. Kalau tak ada kurungan ini salah. Jadi orang yang pertama adalah kita boleh ambil daripada persatuan yang sama. Lepas tu baru kita ambil persatuan yang berbeza. Senang sikit lah. Jadi yang pertama kita ambil Aiman dengan Fatin. So Aiman, Fatin. Okay, mungkin juga kita boleh pilih Aiman dengan Cindy. Okay, kita juga mungkin boleh pilih Fatin dengan Cindy. Oh, kita settlekan Aiman dulu lah. Nanti kan confuse. Sekejap saya padam balik. Kita settlekan Aiman dulu. Aiman mungkin boleh pergi dengan Fatin, boleh pergi dengan Cindy. Dia boleh pergi juga dengan John. Boleh juga Aiman tu pergi dengan Nancy. Boleh juga Aiman tu pergi dengan Mary. Okey, kemudian kita tengok Fatin pula. Fatin dengan Aiman tak payah sebab kita dah ada. So Fatin mungkin boleh pergi dengan Cindy. Fatin juga boleh pergi dengan John. Fatin juga boleh pergi dengan Nancy. Fatin juga boleh pergi dengan Mary. Okay, so Fatin semua sudah. So Cindy pula. Okay, Cindy dengan Aiman dah ada, tak payah tulis. Cindy dengan Fatin pun dah ada, tak payah tulis. So kita tulis Cindy dengan John. Cindy dengan John, Cindy dengan Nancy, Cindy dengan Mary. Okay, dah habis sini kita tengok John pula. John dengan Aiman dah ada belum? Sudah ada. Okay, John dengan semua sini sudah ada. John dengan Fatin pun dah ada. John dengan Cindy pun dah ada. Tapi John dengan Nancy belum ada. So, John dengan Nancy. John dengan Mary.
Okey, lepas tu kalau Nancy Aiman dah ada, Nancy Fatin pun dah ada, Nancy Cindy pun dah ada. Nancy dengan John pun dah ada, tapi Nancy dengan Mary belum ada. So kita letak lagi Nancy, Mary. Okey, kalau Mary Aiman semua ada. So cukuplah sampai sini sahaja. Okey. Awak tulis semua betul, dapatlah 2 markah dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hilang 1 ke ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul lah 15. Okey, semuanya ada 15. Okey, awak senaraikan semua betul 2 markah. Okey, ini P2. Pemahaman 2. Okey, so nanti jawapan yang lain tu pandukan sini lah. Dengan menyenaraikan ke semua kesudahan yang mungkin. Okey, kena senaraikan dulu. Senaraikan kesudahan yang mungkin tu 1 markah. Cari kebarangkalian bahawa seorang budak lelaki, ni saya turun bawah sebab kita nak tengok sini je. Seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan telah diturunkan di satu tempat. Okey, daripada kesudahan yang atas ni tercari seorang budak lelaki, seorang budak perempuan. So kita senaraikan dulu dia punya kesudahan. Okey, biasa juga senaraikan mesti kena ada kurungan. So lelaki perempuan AF, mana lagi lelaki perempuan? Mana lagi lelaki perempuan? Aiman Fatin lagi. Kalau tak nampak nama, saya buat naik atas balik. Mana lagi lelaki perempuan? Dekat sinilah. A. Aiman, F. Fatin. Yang tak nampak. So mana lagi lelaki perempuan kat sini? Aiman Nancy, cikgu. Ya? Aiman Nancy. Aiman Nancy. Okey, betul. Kalau boleh kita ikut urutan lah. Cari kat sini keurutan yang mana lelaki perempuan. Perempuan lelaki pun boleh. Janji seorang lelaki, seorang perempuan. So Aiman Fatin, Aiman Cindy. Lagi? Aiman Nancy. Lagi? Aiman Mary. Aiman Mary. Lagi? Okey, ini Fatin Cindy, dua-dua perempuan, bukan? Ini Fatin dengan J. J siapa J tadi? John. Fatin dengan John ni lelaki, perempuan lelaki kan? So kita boleh ambil juga Fatin dengan John. Fatin Nancy perempuan-perempuan, Fatin Mary perempuan-perempuan. CJ ni, CJ dia lelaki perempuan ni. Sandy dengan John. Sandy Nancy perempuan-perempuan. Ini Cindy Mary ni. Cindy Mary pun perempuan-perempuan. John Nancy. Okay, John Nancy lelaki perempuan. John Mary. Nancy Mary. Okay, so awak senaraikan ini 1 markah. Lepas tu cari kebarangkalian dia. So P lelaki dan perempuan sama dengan, ada berapa semua ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kebarangkalian 8 daripada keseluruhan. Keseluruhan ada berapa? 15. 15. So jawapan dia 8 per 15. Kalau boleh kecilkan, kecilkan. Tapi ini tak boleh kecilkan. So inilah jawapan dia. 2 markah. 1 markah senaraikan kesudahan, 1 markah cari kebarangkalian. Okey, cuba cari nombor 2. Kedua-dua ahli yang telah diturunkan di satu tempat adalah persatuan yang sama. Okey, dia mesti dua-dua tu tempat yang sama. Lelaki perempuan tak kisah, janji persatuan yang sama. So senaraikan dulu kesudahan dia sebab dia suruh senaraikan. So kita senaraikan kesudahan yang sama. Okey, AF ni persatuan yang sama ke tak? Dia mesti kesudahan yang sama, persatuan yang sama.
Okey, apa jawapan persatuan yang sama? Kalau tak nampak, saya buat naik atas. Okey, siapakah berada dalam persatuan yang sama? AF, cikgu. AF lagi. Saya tanda, saya guna pen warna lain. AC. Okey, AF, AC lagi. AN. AN dia persatuan berlainan. Dia tak boleh, dia kena mesti persatuan yang sama. Kalau AJ? AJ pun tak boleh. AJ, Aiman, PBSM, John, St. John tak boleh. Dia kena persatuan yang sama. FC. FC boleh. Fatih dengan Cindy boleh. So FC. Lagi? Mana lagi? Tu je kot, cikgu. Ada lagi. Dekat St. John pun boleh asalkan dia persatuan yang sama. Nancy dengan Mary? Nancy dengan Mary, betul. Boleh. Lagi? Lagi? Aiman Fatin? Aiman Fatin sudah. Okey, PBSM dah habis. Aiman Fatin, Aiman Cindy, Fatin Cindy. Sekarang kita tengok dekat St. John pula. St. John kita dah ada Nancy Mary. Lagi siapa lagi? John Nancy? John Nancy. Ada lagi? Siapa lagi persatuan yang sama? Kat St. John ni siapa lagi yang kita tak sebut? John Mary. John Mary. Okay. So jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita kena senaraikan semuanya. Okay, senaraikan dulu. Okay, kita ada AF. Kita ada AC. Kita ada FC. Kita ada JN. Kita ada JM. Kita ada NM. Okey, awak senaraikan ini satu markah. Cari kebarangkalian pula. Kebarangkalian dia adalah berapa per berapa? Ada berapa semua ni? 6/15. 6/15. Kecilkan jadi? 2/5. 2/5. Okey, ada 2/5 ini lagi satu markah. Okey, nombor 3. Aiman dan Mary dikecualikan daripada tugasan pada hari tersebut. So, jadi Aiman dengan Mary kita kena keluarkan. Saya ambil warna apa pula? Tak nak bagi confuse, kita warna hijau ni. Okey, jadi Aiman kita buang. Siapa yang ada huruf A tu kita buang. Semua huruf A ini buang. Dan juga Mary. Mary dikecualikan. Yang ada huruf M kita buang. Ini buang. Ini ada Mary ni buang. Ini ada Mary ni buang. So, apa yang tinggal? Senaraikan apa yang tinggal lah. Okey, jadi yang tinggal dekat sini. Kita ada FC. Kita ada FJ. Kita ada FN. Kita ada CJ. Kita ada CN. Kita ada JN. Jadi ada berapa semuanya? 6. Berapa? 6. 6 daripada 15. 15. Sama macam atas. So kecilkan dapat 2/5. Senaraikan satu markah. Jawapan satu markah. Okey, selesai nombor 12. Kalau ada yang tak faham, bagi tahu
Siap bagi tahu Dah belum? Dah cikgu. Okey, soalan 13, soalan menengah rendah ni. Soalan pelan dan donghakan. Okey, Raja 13 menunjukkan gabungan pepejal berbentuk kubus dan prisma tegak. Okey, ini kubus, ini prisma tegak. Okey, dengan tapak berbentuk trapezium. Okey, Q bentuk kubus dengan sisi dikeluarkan. Yang ini 2 cm ni dikeluarkan. So, tulis siap-siap 2 cm, sini 2 cm, sini 2 cm. Okey. HJ sama dengan NM 1 cm. Okey, ini 1 cm, tulis siap-siap. Okey, ini gambar dia Soalan dia dengan lukis dengan skala penuh. Ingat, skala penuh bermaksud saiz ukuran sebenar. Okey, kalau sini dia bagi 4 cm, awak kena guna pembaris 4 cm. Okey, kalau sini 2 cm, kena ukur 2 cm. Ini 6 cm, kena ukur 6 cm. Okey, mesti guna pembaris dan pensel. Ukuran sebenar. Jangan ukur dekat sini pula. Guna ukuran di pembaris. Okey, lukis skala penuh donghakan gabungan pepejal itu pada satan mencacah yang selari dengan CH sebagaimana dilihat daripada X yang dilukis daripada Y. Okey, memula yang X pandangan sini kita akan nampak bentuk asas dia adalah bentuk yang belakang ni. Bentuk yang belakang ini yang kita akan lukis nanti. Okey, dua bentuk ini. Lepas tu baru kita tambah dia punya aksesori yang ini. Yang ini. Okey, jadi kita akan dapat bentuk 4 segi. 2 4 segi lah. Okey, kalau awak tengok ini, dia dah bagi ruangan untuk awak lukis. Okey, kalau macam ni, dia dah bagi. So, X kat sini, Y dekat sini. Soalan A yang ini, soalan B yang ini. Okey, kalau soalan B, silap. Soalan B, paksi Y. Kalau Y, awak akan nampak bentuk 4 segi ni. Okey, bentuk 4 segi. So, bila penyek mesti 4 segi, cuma kita ada aksesori dia yang inilah. Yang ini, yang ini, yang ini. Saya letak warna lain. Aksesori dia, yang ini, yang ini, yang ini. 3 muka. Okay, boleh bayangkan macam mana nak lukis. Jadi nak lukis yang pertama, saya ambil terus. Okay. Okay, jadi yang X tu tadi kita akan nampak bentuk 4 segi ni dengan yang ini tadi. Termasuk dengan yang ini. Sebab ini dah potong kan. Ini kita akan dapat yang belakang ni, yang ini. So, ini lagi ada kita nampak. Okay, itu je lah yang kita nampak. So, ukuran dia mesti sini mesti berapa cm ni? Segi 4 sama ke? Macam segi 4 sama kan? Kubus. Okay, so sini pun mesti 6 cm. Okay, jadi dekat sini. Ini 6 cm. Sini 6 cm. Sini 1 cm. So, sini 5 lah.
Sini 2. Okey, awak lukis je untuk X. Untuk Y awak akan dapat bentuk 4 segi. 4 segi ni yang ada muka 1, 2, 3 ni lah. Okey, awak akan dapat bentuk ini. So dia kena ada putus-putus sebab ini terlindung. Okey, kalau kita tengok dia terlindung tapi dia ada lubang. So kena letak garis putus-putus. Yang ni tak payah putus-putus sebab kita nampak terus. Tak terlindung. Yang ni sebab kita tak nampak, dia kena garis putus-putus. Okey, awak lukis sini betul, semua betul, sisi betul, awak akan dapat 4 markah lah kat sini. Yang ini pun sama, ini awak tanda betul, jalan semua sisi betul, awak akan dapat 4 markah juga. Okey, tak, yang ini 5 markah. Yang ini 5 markah. 9 markah sebenarnya. Okey, mesti guna pensel dan pembaris. Okey, boleh. Okey, mesti buat yang X dulu baru kita buat yang Y. Okey, kalau dah cakap dah . Okey, soalan ini kalau nak label boleh, tak nak label pun tak apa. Okey, sebab label tak ada markah pun. Tapi kalau nak label pastikan betul. Dah, belum? Dah siap beritahu . Dah ke? Belum lagi? Dah, cikgu. Okey, nombor 14. Okey, salah. Okey, 14. Raja menunjukkan pentagon ABCDE, FGHJK dan juga LMNPK. Dilukis pada satah Cartesian. Okey, ini gambar dia.
Okay, dia kata kat sini penjelmaan T ialah translasi 5 negatif 3. Nyatakan koordinat imej bagi titik E di bawah penjelmaan T2, T kuasa 2. Maksudnya TT lah. Okay, koordinat titik E. Titik E berada di sini. Okay, dia punya translation dia 5 negatif 3. Apa maksud 5 negatif 3 tu? Okay. Okay, 5 negatif 3 tu apa maksud dia? Kena gerak. Kena gerak apa? Gerak X dengan Y tu. 5 maksudnya apa 5? Kena gerak ke tepi. Tepi mana? Ke kanan. 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 Okay, 5 ni bergerak ke kanan sebab dia positif. Yang 3 ni dia kena gerak ke Bawah. bawah. Okay, sebab dia negatif kena gerak ke bawah. Jadi kita gerakkan, tunjukkan dekat sini gerak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, turun 3. 1, 2, 3. So, ini penjelmaan yang pertama sebab T kita T kuasa 2. So T tu kena 2 kali lah. So lagi sekali gerak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Okay, ada pergerakan ini awak akan dapat 1 markah. So jawapan akhir ni berapa? Apakah koordinat dia? 6, 4. 6, 4. Okay. Okay, sama ada awak tunjukkan jalan kerja macam ni dekat gambar ni, awak dapat 1 markah dan jawapan akhir lagi 6, 4, lagi 1 markah. Ataupun awak buat jawapan yang ini berapa? Contohnya awak bagi jawapan ini 1, 7 kan? 1, 7, lepas tu 6, 4 pun boleh. Maksudnya ini penjelmaan pertama, ini penjelmaan yang kedua. Okay, yang penting kalau nak senang awak tunjuk jalan-jalan kerja ni. 1, 2. Jawapan akhir 6, 4. Okey, 2 markah dekat situ. Okey, kemudian soalan nombor 2. LMNPK ialah imej bagi ABCDE di bawah gabungan penjelmaan VW. Okey, huraikan selengkapnya penjelmaan tersebut. Okey, kalau VW ni kita baca yang mana dulu? Pergerakan yang mana dulu? W. Okey, dia mesti pergerakan W dulu baru pergerakan V. So kalau kita tengok balik yang ini, okey saya padam yang ini setakat awak confuse. Okey, yang berlorek ni adalah imej akhir dia. Jadi dia akan bergerak, dia akan bentuk yang ini dulu. FGHK dulu pergerakan yang pertama. Jadi W itu adalah pergerakan yang pertama yang ini. So macam mana dia boleh jadi macam ni? Kalau tengok imej asal macam ni, objek dia macam ini, so imej dia macam ni. Kalau awak tengok ini adalah penjelmaan apa? Namakan dulu penjelmaan dia. Apakah nama penjelmaan ini? Pantulan. Ha? Pantulan. Pantulan. Okey, kena ada nama pantulan dulu. Okey, ada pantulan sahaja dah 1 markah dah kat situ. Okey, pantulan di mana? Pantulan kena ada dia punya garis pantulan dia. Garis pantulan dia ada kat mana? Di manakah garis pantulan dia? Macam mana nak tahu? Ambil 2 bucu ni, cari tengah-tengah dia kat mana. Okay, kalau sini jarak dia adalah 4, jadi tengah-tengah dia mesti, jarak dia mesti, kalau awak tengok sini kan, ini jarak dia ada 4, so tengah-tengah dia mesti sinilah. Sama juga yang ini, kalau jarak ini berapa? 5, 10. So yang kelima sini. Okay, sama juga dengan yang ini, dekat sini. Okay, jadi awak gariskan. Okay, buat garisan ini. Guna pembaris Garis pantulan dia buat guna garis padu pun boleh. So baca bacaan dekat sini. Apakah bacaan ini? Tadi saya dah bagi tahu kalau ini apa nama persamaan dia. Kalau garis tegak macam ni. Dia memotong 4cx. Jadi persamaan dia akan jadi garis X sama dengan X sama dengan 1. Okey, ada pada garis X sama dengan 1 lagi 1 markah. Ini 1 markah. Ini 1 lagi markah.
Okey, 2 markah kat sini. 2 ke 3? Sekejap saya cek. 2 markah. Okey, kemudian V. Okey, V. Selepas dia dah pantul macam ni, dia jadi besar macam ni. So kalau besar ni maksudnya dia adalah penjemahan apa? Pembesaran. Tulis pembesaran siap-siap. Pembesaran, ada je perkataan pembesaran, automatik dapat 1 markah. Okay. Kalau pembesaran dia ada 3 benda, nama pembesaran, dia kena ada faktor skala. Faktor skala dia berapa dan dia kena ada pusat pembesaran dia kat mana. So 3 markah kat sini. So pembesaran sudah dapat 1 markah, so faktor skala dia berapa? Berapa faktor skala? Macam mana nak cari faktor skala? Image bagi objek. Panjang image bahagi panjang objek. So kira panjang image-nya berapa, panjang objeknya berapa. Dia dapatlah faktor skala dia. Panjang image 6. Awak ambil panjang apa? Image 6 ni awak ambil yang mana? Ambil yang MN tu. MN. Okey, boleh. So MN. So kita kira dulu faktor skala dia. K sama dengan 6 bahagikan dengan objek. Objek dia kena ambil GH lah. Objek dia berapa panjang dia? 4. 4. So kecilkan dapat berapa? 3/2. 3/2. So faktor skala dia adalah 3/2. Ada faktor skala, 1 lagi markah. Okey, pusatnya di mana? Pusat pembesaran dia. Manakah pusat pembesaran dia? Kalau F pusat pembesaran. Berapa? Kalau F. M ke? Sekejap Okey, kalau awak tengok sini, objek dengan image dia kat mana yang sama? Mana sama? Dekat E. Dekat K. Dekat titik? Titik apa tadi? K. K. K dekat sini ni adalah dia punya pusat pembesaran dia. Okey, sama ada awak letak titik K ataupun awak letak dia punya koordinat pun boleh. Okey, pusat dia dekat 6, 10. Salah satulah. Nak senang titik K je lah. Okey, sebab dia ada K kat sini kan. Okey, satu lagi markah. Okey, pembesaran dengan faktor skala 3/2 pada titik K. Pusat dia bertitik K. Dapat 3 markah kat situ. Okey dah? Belum? Kita pergi soalan last kali B. Yang lain kita sambung minggu depan. Dah belum? Bagus cakap dah Dah belum? Ya, cikgu. Dah. Okey, soalan terakhir untuk hari ni. Okey, tengok ini. Okey, Raja 14B menunjukkan satu bentuk tesselasi yang terdiri daripada segitiga sama sisi dan segi 4 sama. Okey, dengan beberapa transformasi isometri.
Okay, P dan Q merupakan dua bentuk segi empat sama, manakala A, B, C, D ialah bucu-bucu pada bentuk segitiga sama kaki. Nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan bentuk Q daripada bentuk P. Okay, macam mana nak hasilkan bentuk Q ni, empat segi ni, daripada bentuk P. Okay, kalau kita tengok dia bergerak ni, dia bergerak macam mana ni? P ke Q tu maksudnya dia bergerak. Apa nama penjelmaan dia? Okay, kalau kita nampak dia bergerak macam ni kan. So itu apa nama penjelmaan ni? Ya, penjelmaan ada 4 je. Kita ada pantulan, kita ada translasi, kita ada putaran, kita ada pembesaran. So ini apa nama penjelmaan ini? Daripada P ke Q ni, dia adalah? Pantulan. Pantulan. Pantulan, sebenarnya pantulan pun betul. Tapi pantulan kita tak ada petunjuk. Kalau macam A dengan D ni, kita boleh kata pantulan pada garis BC. Tapi kalau PQ tu kita nak kata pantulan, pantulan pada garis mana tak ada clue. Okay, pantulan betul tapi kita tak ada clue macam mana dia boleh berpantul. So kita boleh guna pantulan lah. Okay, kalau dia ada garisan dekat sini, kita boleh buat kata pantulan apa. Tapi sekarang ni tak boleh nak pantul lah. Apa clue yang dekat sini yang kita boleh guna? Penjelmaan apa ni? Translasi. Translasi dia kena bergerak. So sekarang ada pergerakan ke dia tunjuk? Kalau translasi dia akan bentuk yang sama macam P. Tapi sekarang bentuk dia berubah jadi Q. Apa? So pantulan bukan, translasi bukan. Kalau penjelmaan? Penjelmaan tu memang nama dia. Penjelmaan apa? Putaran. Putaran. Putaran kita boleh guna sebab kita boleh tahu sudut dekat sini berapa. Berapa sudut dekat sini? Okay, segitiga sama sisi maksudnya semua sudut sama. So berapakah sudut setiap satu ni? Setiap satu tu 60. 60. 60 kali 3, 180. Okay, betul. 60, 60, 60. Jadi pergerakan dia dekat sini, dia bergerak berputar sebanyak 60 darjah. Okay, putaran 60 darjah. Putaran mesti kena ada arah dia. Arah mana? Arah dia ke sini ikut atau lawan arah jam. Okay, kalau tengok dia bergerak, sudut ini bergerak ke sini. So ikut atau lawan arah jam? Lawan arah jam. Apa dia? Lawan arah jam. Lawan arah jam. Okay, kalau tengok pergerakan dia daripada kiri ke kanan, so dia adalah lawan arah jam. Okay, dia bergerak macam ni. Kalau sini ikut, kalau macam ini lawan. Okay, lawan arah jam. Okay, pusat ni di mana? Pada titik mana? Berpusat di mana titik putaran dia? Okay, macam mana dia berpusing ke sini? Dia berpusing pada titik mana? Di manakah pusat putaran dia? Nak ambil dari ni, cepat nak ambil dari ni. Pusat dia, pusat putaran dia. Kalau awak tengok dia bergerak daripada P ke Q, dia pusat dia kat mana? Pada titik Titik A ke cikgu? titik A. Berpusat di A. Sinilah pusat putaran dia. Okey.
Jadi dia berputar, dia tak bergerak pun dekat sini. So dia bergerak ke sini lah. Dia bergerak lawan arah jam 60 darjah. Okey, satu markah, satu markah, satu markah. So dapat 3 markah dekat sini. Okey, N3 lah. Okay, kalau ada putaran sahaja, satu markah. Yang lain-lain dia kena follow yang atas. Kalau bawah salah, tak ada masalah, atas betul. Tapi kalau atas ni dah salah, yang lain-lain tu akan salah. Okay, yang pertama ni mesti betul. Baru yang lain follow. Okay, kalau ini betul tapi ini salah, kosong markah. Okay, mesti follow penjemahan yang betul. Okay, ada soalan untuk hari ini. 15, 16, 17 kita sambung minggu depan. Okay. Ada apa-apa soalan? Tak ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita boleh bersurai. Terima kasih cikgu. Sama.